Baik, pengalaman seterusnya ini ingin saya berkongsi sama. Ini katanya berhati-hati kalau kita menginap di hotel. Nak-nak kalau hotel yang dimaksudkan adalah bukan hotel international jenis 4 atau 5 bintang. Ini pengalaman peribadi saya ketika saya menginap di salah sebuah hotel bajet ataupun budget hotel di Indonesia, kiriman daripada Kamarul. Saya telepon ke Indonesia. Pergi ke sana ni sebenarnya bercuti, tetapi nak beli hotel yang mahal-mahal pada saya membazir. Sebabnya saya pergi dengan seorang lagi sahabat saya. Hanya kami berdua saja yang ke Indonesia. Lainlah kalau bercuti dengan keluarga. Mak dengan bapa mesti nak cari hotel yang selesa. Kami tinggal di sebuah budget hotel. Saya rasa nama hotel pun tak patut diberikan pada tempat ni. Memang langsung tak macam hotel. Ia adalah bangunan 3 tingkat. Masuk dalam bangunan, dapat lihat keadaan bangunan tu memang dah tak cantik. Kami pun menempah sebuah bilik, naik ke atas dan terus langsung ke bilik kami. Bilik kami terletak di tingkat 3. Baik, saudara, kita kembali pada kisah daripada pendengar kita. Dan kata beliau, mohon maaf tadi email saya cerita tu satu tertinggal. Jadi nak kena cari satu lagi. Okey, kata beliau dalam kiriman ini, hotel yang ditinggal ni ada sebuah hotel bajet. Jadi nama hotel tu tak patut diberikan pada bangunan buruk ni. Oleh kerana ia terlampau murah sangat-sangat, ia menjadi pilihan mereka. Dan mereka telah pun diberikan kunci untuk naik ke atas tingkat 3. Jadi bila tanya, ini tingkat berapa ni? Ni lantai berapa? Lantai 3. Lurus, naik ke lantai 3. Bilik kamu berhadapan dengan kamar kecil. Kamar kecil tu adalah tandas kisi ataupun toilet. Jadi kami pun ikut arahan, jalan terus, lurus, naik ke atas tingkat 3. Betul-betul kamar kecil depan bilik kami. Tapi bila masuk dalam bilik tu cuma ada satu kipas, katil 2 single bed berasingan, ada satu almari. Almari dalam motel ataupun hotel bajet ni adalah almari jenis almari lama kisi. Dia seolah-olah boleh saya katakan macam gerobok lama macam itulah. Dibuat daripada kayu jati kalau tak silap saya. Kemudian ada satu almari solik, tempat menyolik dengan cermin. Dan kemudian dalam bilik hotel tu tak ada tandas. Dia setakat bilik untuk tidur. Tandas nak kena keluar, pergi common toilet yang ada di hadapan bilik kami. Letakkan beg, saya pun tengok katil macam tak selera je nak tidur. Nasib baiklah saya bawa sleeping bag. Kami pun buka sleeping bag, cuba bentang atas katil. Okey, nanti malam boleh gunakan untuk kita tidur. Kita pun keluar selepas kita check in. Dah letak barang-barang, kita keluar dan melakukan aktiviti seharian. Akhirnya bila kita pulang ke motel bajet ni, naik dekat tingkat 3, buka pintu dan kita baru masuk dalam bilik motel kami. Sedang baring dekat atas katil setelah kami penat berjalan. Nak mandi pun malas, katanya di sini. Jadi akhirnya saya dengan teman baring dekat atas katil. Sebentar nanti kita nak mandi. Tengah baring atas katil, baru saya perasan kisi. Antara bilik kami dengan bilik sebelah, bilik saya dengan bilik sebelah, ada tembok. Dipisahkan, diasingkan dengan tembok. Tembok ni dibuat daripada kayu. Jadi tembok ni dari bawah lantai, dia naik sampai nak dekat jaraknya lebih kurang dalam 50 cm ataupun 1 meter macam tu lah. Daripada ceiling ke bawah ada ruang. Ruang tu ditutup dengan wire mesh, wire besi. Saya tak pasti kenapa dia tak tutup sampai atas, tapi sampai dekat ruang tu ada wire besi. Nak panjat memang tinggi, tak boleh panjat. Saya cuba panjat menggunakan almari TV yang ada dekat dalam bilik tu, tak boleh sampai.
Bilik tu memang tak ada TV, tapi ada almari tempat letak TV. Kelakar kan? Jadi saya cuba pijak, mana tahu takut orang mengendap, memang tak sampai. Perlu menggunakan tangga yang begitu tinggi, baru boleh menjenguk melalui wire mesh, boleh tengok bilik sebelah. Tapi, kalau saya ni, ketinggian 1.8, pijak almari TV pun tak sampai, saya rasa orang lain pun tak akan boleh sampai. Saya kembalilah baring atas katil. Jadi teman saya kata, aku mandi dulu kau tunggu sekejap lah. Teman saya pun ambil toiletries, perkakas mandian. Keluar dari bilik sebelah tandas, dia pun masuk dalam tandas mandi. Saya pun baring sedang tunggu giliran saya. Pendengar Misteri Jam 12. Tengah baring ni, tiba-tiba saya perasan tu, dekat atas yang saya katakan orang tak boleh sampai, nampak wajah orang dengan matanya terkebil-kebil, sedang tengok yang saya sedang baring. Hei! Siapa tu? Turun ni kamu! Turun! Intip-intip! Saya marah. Marah sangat. Saya bangun, pergi dekat tembok. Saya ketuk. Oi, turun kamu! Intip-intip! Ada kerja ya? Bodoh punya manusia. Kurang ajar betul. Mengendap orang. Dia mesti dia pakai tangga. Tak mungkin dia boleh panjat. Jadi, teman saya pun keluar tandas. Saya pun beritahu teman saya, dia tak dengar yang saya marah tadi. Kau tahu tak? Tadi aku tengah baring, orang sebelah mengendap. Kurang ajar betul lah. Mengendap mana? Atas tu lah. Tadi kau try pun tinggi sangat, tak boleh tengok. Mana aku tahu? Kau tunggu sini boleh tak? Dah lah. Ni negeri orang sih. Negeri orang tak negeri orang. Kau mengendap aku. Saya marah ni Casey. Saya nak pergi sebelah. Kemudian teman saya nasihatkan jangan. Turun bawah, beritahu dekat front desk, reception. Okeylah. Saya pun turun ke bawah dengan teman saya. Turun bawah, tunggu dalam 15 minit. Reception nak keluar. Ya. Ada apa, Pak? Bisa bantuin? Pak, saya kamar lantai 3. Depan kamar kecil. Ya, ada apa? Kamar tidur sebelah kamar saya. Ya, ada orang intip. Bisa kamu naik ke atas, beritahu dia jangan intip-intip. Mau privacy dong. Saya marah. Saya kata saya nak privacy dengan kawan saya. Kenapa ada orang mengintip sebelah? Kamar yang mana? Kamar sebelah kamar aku lah, kata saya kepada lelaki berkenaan. Kemudian dia kata ya, nanti aku beritahu. Saya pun jalan dengan kawan saya. Saya kata, ini aku make sure ada ni atas dia cakap dengan orang ni. Orang sebelah mengintip lagi, aku mengamuk. Saya pun baring atas katil. Teman saya pun dah siap-siap ambil toiletries. Saya masuk dalam tandas. Saya mandi. Tengah mandi. Saya ambil sabun muka. Dalam tandas tu Casey, saya dengar bunyi. Walhal tandas tu tak ada orang lain boleh masuk kecuali saya. Sebab tandas tu memang untuk satu orang masuk. Situ tempat buang air, situ tempat mandi, situ tempat gosok gigi, semua dekat situ. Masuk dalam, kunci pintu tandas. Masuk dalam tandas, mandi air. Air pun bukan paip hujan. Air yang kena ciduk dalam tempayan besar. Tengah sabun muka ni dengar bunyi. Katanya di sini suara garau. Jadi, saya cuba buka mata. Saya terlupa yang saya tengah sabun muka ni. Buka mata, saya ternampak wajah yang sama yang panjat dekat atas. Sekarang ini berada betul-betul dekat atas juga bahagian tandas yang saya sedang gunakan isi. Jadi bila buka mata, rasa pedih dalam beberapa saat tutup balik. Kerana pedih, saya ambil air, saya curah air, cuci, hilangkan sabun. Saya buka mata, kurang asam betul. Pendengar Misteri Jam 12. Saya pun keluar dari tandas, masuk dalam bilik. Teman saya, tadi betul lah. Apa pasal?
Bilik sebelah ni aku nampak tadi ada orang naik atas mengendap aku kat dalam sini. Dan saya kata pada teman saya, tadi aku tengah mandi pun aku nampak ada orang mengendap juga. Kemudian saya pergi dengan teman saya bilik sebelah. Hello? Siapa di dalam? Kau tengok bilik ni. Kenapa mangga dia dekat sini Pendengar misteri jam 12. Bilik yang kami sewa, tempat pegang pintu ada tempat masuk kunci. Putar kunci tu, pintu terbuka. Bilik yang ini, sebelah bilik kami, memang ada tempat pegang pintu, doorknob. Kemudian ada tempat masuk kunci dekat doorknob tu. Tapi yang mencurigakan, dari atas pintu sampai ke bawah, ada 4 padlock yang telah pun diketap. Atas sampai bawah. Ini bermakna kalau dalam ada orang, takkanlah dia nak lock sampai dekat luar macam tu. Ini bermakna bilik sebelah bilik kosong. Bro, jom lah. Dah. Tak mau ketuk lagi lah. Masuk bilik lah. Kita tidur. Kita pusing. Kita jalan menuju ke arah bilik. Tadi kita ketuk macam gini kan? Apabila saya jalan dengan teman saya nak balik ke bilik kami, dia respon, Casey. Bro, kau dengar tak? Kurang asam lah, bro. Dia nak ajak gurau lah. Masuk dalam, daripada kita baring dekat katil, bila kita baring memandang ke arah bahagian atas tembok bilik sebelah dengan bilik kami, kita tukar kepala kita dekat kaki, kawasan kaki kita dekat tempat kepala. Jadi supaya kita dapat tengok tembok yang lain dan rasanya lebih selamat lagi. Hanya bermalam dekat motel tu untuk 1 malam saja. Besok check out, bayar, keluar dan cari hotel 4 bintang. Nak tak nak terpaksa, Kisi. Terima kasih. Ini adalah pengalaman seorang jururawat yang katanya ini daripada Nur Aisyah. Beliau pernah bertugas sebagai seorang jururawat dan beliau hanya bertugas sebagai seorang jururawat selama lebih kurang hampir setahun lebih. Setahun lebih saja. Diceritakan pengalaman ini berlaku di salah sebuah hospital di seberang tambak. Dipendekkan cerita, saya bekerja di sebuah hospital di Malaysia, iaitu di salah sebuah hospital di Kuala Lumpur pada tahun 2007. Kerjaya saya sebagai seorang jururawat hanya kekal selama setahun lebih saja. Ini kerana selepas tahun saya bekerja, sesuatu terjadi pada saya dan kemudian terus saya membuat keputusan untuk berhenti daripada bekerja sebagai seorang jururawat. Saya tak pasti kenapa, tetapi saya pernah berjumpa dengan seorang pakar memberitahu tentang masalah saya ketika saya bekerja. Pakar ini mengatakan dalam tubuh saya ni ada sejenis tarikan. Sejenis tarikan yang mana saya mudah dan senang nampak kehadiran makhluk-makhluk halus. Yang ada kalanya makhluk-makhluk ini akan muncul apabila saya berada dekat kawasan itu. Mungkin sukar untuk saya gambarkan pada Casey daripada penjelasan pakar, tapi setelah setahun saya bekerja di hospital, mula ada benda-benda yang ganjil, yang aneh berlaku kepada diri saya. Antaranya, orang yang dah meninggal, Casey. Pesakit yang meninggal di hospital. Yang dah pun dikeluarkan pengesahan si Polan binti si Polan dah meninggal dunia. Tahu-tahu nanti saya akan nampak si Polan ni dekat katil,
kadang-kadang tengah berdiri dekat ujung. Ada kalanya saya macam tertanya-tanya pada diri saya. Dia ni dah meninggal ke belum ni? Saya akan buka balik fail. Dah meninggal. Kamsina binti Kamsina, nombor kad pengenalan. Dah meninggal. Saya akan lari balik tempat yang saya nampak pesakit ini, kemudian hilang entah ke mana. Ada kalanya saya sedang buat rounding dalam ward. Saya menjaga ward pesakit-pesakit perempuan. Jadi masuk dalam ward, saya jalan, nanti saya tengoklah katil, setiap satu katil di hadapannya ada clipboard. Dekat clipboard ni ada informasi-informasi terperinci tentang pesakit. Pukul berapa dia telah pun mengambil tekanan darah ataupun blood pressure, suhu badan dan sebagainya. Jadi kita akan tengoklah, kita akan angkat clipboard tu, kita akan tengok nama, kita tengok pukul berapa dia makan ubat dan sebagainya, letak balik clipboard, pergi katil sebelah. Saya ni sedang berjalan dekat ward, tengok katil pertama, katil kedua, katil ketiga. Bukankah katil nombor 3 ni kosong, tak ada orang? Orang ni dah dilaporkan, dah disahkan meninggal dunia. Sebab setiap kali jururawat yang bertugas ni mengambil alih shift oleh jururawat lain, kita ada briefing session. Kita ada taklimat yang mana jururawat ini semua akan berkumpul dan akan diberitahu oleh ketua jururawat sebelumnya, memberitahu, okey, cipolan dah discharge, si ini kena tambah doktor, baru tambah ubat, yang ini macam ni dan sebagainya. Jadi kita pun akan dapat tahu ada pesakit meninggal dunia di hospital dan sebagainya, katil nombor berapa dekat mana. Jadi malam tu dah habis, dah tukar shift, saya pun jalan. Kata dah meninggal. Jadi saya pun patah balik. Takut nanti tersalah kisi, kadang-kadang tersalah tulis nama, tersalah catit. Saya patah balik dekat meja jururawat, saya buka fail. Ramiza binti Ramiza, nombor kad pengenalan, katil, statusnya dah meninggal dunia. Saya patah balik pergi ke dekat katil kisi. Katil tu kosong, tak ada orang. Ada kalanya tengah duduk, nanti saya dengar, Misi, nurse. Dekat hujung jauh dekat koridor berdiri seorang wanita. Berdiri. Saya tahu suara tu datang dari sana. Saya tengok ada orang berdiri. Saya beritahu teman saya, makcik tu nak apa tu? Dia panggil tu. Kau pergi tengok boleh tak? Aku nak habiskan kerja ni sikit. Kawan saya pun tengok. Dekat mana? Tu kat ujung kok. Makcik tu dah tak ada. Dan saya antara teman-teman yang lain yang paling kerap kena ganggu kisi. Paling kerap. Nampak, dipanggil. Yang paling menyeramkan yang membuat saya terus nak berhenti bekerja, seorang pesakit yang saya gelar namanya Mak Isa. Beliau ni ketika dia masih lagi hidup, dia akan baring atas katil, nanti dia akan meracau. Bila jururawat datang, saya ataupun kawan-kawan yang lain, dia akan cakap, kalau aku mati kat sini, aku ikut korang balik Jadi dipendekkan cerita, makcik ni meninggal ketika saya sedang bertugas. Saya masuk dekat dalam, saya nampak makcik ni tengah tercungap-cungap.
Makcik. Saya tekan loceng untuk panggil jururawat yang lain untuk memanggil doktor. Sementara tunggu doktor datang tu, saya di samping makcik. Makcik tunggu ya. Makcik tunggu. Doktor datang makcik. Buat bertenang dulu makcik, istighfar. Kemudian saya dengar makcik ni nak cakap sesuatu. Kata Nur Aisyah. Saya dekatkan diri saya dengan makcik. Aku nak ikut kau balik. Terus dia meninggal, Kesi. Kesi rasa saya tak takut ke? Saya kerja shift malam, balik esok pagi. Masih tak boleh lupa wajah makcik tu, rambut putih, direbangkan. Suaranya yang garau, menakutkan. Saya balik ketakutan, walaupun pagi. Sampai rumah, masuk rumah, saya pula tinggal seorang diri. Sebab keluarga semua di kampung. Saya duduk di bandar di Kuala Lumpur, sebuah rumah yang saya sewa. Malam hari, Kesi, tengah tidur dalam bilik. Tak bermaya saya nak buka TV, tengok TV, sebab masih lagi terkesan dengan kata-kata makcik yang meninggal tu. Tengah tidur, tutup mata. Tiba-tiba saya dengar suara yang sama dalam bilik saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam pertama hanya dengar suara, Kesi. Keesokan harinya suara tu makin menjadi-jadi. Sampaikan saya nampak susuk tubuh makcik baring di atas katil dalam rumah yang saya sewa. Benar-benar dia ikut saya, Kesi. Jadi akhirnya saya dah tak boleh lagi berbuat apa-apa. Berjumpa dengan seorang pakar. Pakar kata saya ni ada satu tarikan dalam tubuh saya, yang mana dia perlu periksa lebih mendalam lagi. Yang katanya di sini makhluk-makhluk ini memang suka dengan saya. Bila saya ada, dia akan tunjukkan dirinya. Dia akan menjelma, seolah-olah nak menakut-nakutkan saya. Masalah saya dengan kehadiran makcik yang dah meninggal, Mak Isa. Kesi, rumah saya sewa pada waktu itulah. Sekarang dah Alhamdulillah. Tapi pada waktu itu, rumah yang saya sewa tu, saya tak duduk dulu. Sewa tetap jalan terus. Saya tinggal dengan seorang lagi sahabat. Satu rumah. Sampaikan keadaan saya benar-benar pulih, barulah saya balik rumah saya. Yang ini kisah datang daripada Azri. Beliau menceritakan pengalaman ini berlaku dalam rumahnya sendiri. Beberapa kali saya sebenarnya telah pun mendapat tahu. Ya, saya sebenarnya telah pun mendapat tahu ada sesuatu, tanda-tanda yang rumah saya ini dah terkena gangguan. Tetapi saya tidak ingin mengiyakan bahwasanya rumah saya ini ada gangguan makhluk halus. Sebab saya ni orang yang tidak begitu percaya tentang kehadiran makhluk halus yang boleh mengganggu kita. Saya tahu jin wujud, tapi saya rasa, kata Azri, perkara ini tidak mungkin boleh terkena pada diri saya. Bayangkan apa yang terjadi pada Azri. Ya, beliau pada mulanya katanya di sini dah dapat petanda-petanda yang rumahnya tu ada sesuatu yang menghuni. Tapi beliau cuba tidak indahkan tanda-tanda tu dan dia cuma menenangkan dirinya. Ini semua tidak betul, tidak boleh berlaku pada diri aku. Itulah kata Azri. Antara tanda-tanda, sebelum saya teruskan cerita berikut ini, katanya di sini antara tanda-tanda yang ada, pada malam hari beberapa kali televisyen di rumah saya akan hidup dengan sendirinya. Selain dari itu juga, antara tanda-tanda yang ada dalam rumah saya, seringkali bau harum
Kadang-kadang tak tahu siapa yang pakai minyak wangi. Dalam rumah tu, kata Azri, yang tinggal cuma saya, mak saya, dengan arwah bapa saya pada waktu itu yang ada. Saya ni adalah seorang duda yang dah berpisah dengan isteri, masih belum lagi berumah tangga. Dan setelah saya membeli rumah saya sendiri, saya suruh arwah bapa menjual rumah mereka tinggal dengan saya. Setidak-tidaknya rumah saya tidak kosong. Tapi itulah, bila mereka jual, mereka berpindah dengan saya. Ada tanda-tanda yang saya sendiri tahu dan nampak, tapi tidak indahkan. Selain dari itu, kata Azri, mak saya seringkali beritahu saya tentang sesuatu dalam rumah ini, sesuatu berlaku dalam rumah ini. Katanya, Zri, ya mak, mak nak cakap sikit boleh? Ada apa mak? Tak ada, mak nak cakap, engkau tak nak ke buat semah rumah ni? Yelah, aku tanya kau cakap kau belum pernah semah. Alamak, semah-semah semua tak perlulah mak. Itu semua membazir waktu, makan masa, duit. Nak semah apa lagi? Setakat mak sembahyang tu dah cukup dalam rumah ni. Sejujurnya saya tidak solat KC. Mak saya banyak kali, bapa saya naik berbuih. Kadang-kadang saya buat, kadang-kadang terus lenyap. Tengok mood. Jadi mak pun beritahu saya, mak kenapa dah banyak kali dah, waktu maghrib mak tengah nak solat, mak tengah baca Al-Fatihah tau Waladhdallin, mak dengar dekat belakang, amin. Ada orang sambut cakap amin. Baguslah mak, tu kan malaikat. Yalah, malaikat solat dengan mak. Tapi mak rasa lain macam lah. Mak jangan fikir sangat. Itulah dialog yang dikirimkan dari Azri kepada saya. Dan perkara ini berlaku selama berbulan-bulan. Jadi pada mulanya Azri membeli rumah, tinggal seorang diri. Dia dapati dia kesorangan dalam rumah sebabnya dah berpisah dengan isteri. Dia pun kata dengan mak, dengan bapaknya jual rumah mereka, tinggal dengan dia. Jadi mak bapak jual rumah, tinggal dengan anak. Dan arwah bapak saya pun pernah beritahu saya. Ya, tapi saya pun tidak indahkan. Arwah bapak tidak pernah kena gangguan lah. Tetapi mesti mak saya pernah beritahu arwah bapak. Dan itu arwah bapak cuba sarankan, tapi saya tetap tidak indahkan. Hanya mengatakan ini semua adalah mainan minda. Sampaikan pada suatu hari, pendengar Ria 897. Waktu itu kata Azri, saya ni sedang dalam bilik. Mak dengan bapak saya pada waktu itulah tidak ada di rumah. Mereka dah hampir 2 minggu duduk rumah abang saya. Mak dengan bapak ni kadang-kadang bergili-gili duduk rumah anak-anak. Maklumlah kisi, anak ada 5, jadi masing-masing nak suruh mak duduk dengan mereka. Jadi kadang-kadang mak saya dengan bapak saya memang tak ada rumah, duduk rumah anak-anak mereka. Waktu tu saya dalam bilik, sedang duduk di atas katil sambil bermain handphone. Apabila saya terperasan, dekat pintu bilik saya, seperti ada anak kecil sedang berdiri. Saya tengah main handphone ni, jadi bila kita tengok handphone, kita tetap boleh nampak sekitaran kita. Saya nampak seperti ada bayang-bayang budak kecil. Jadi apabila saya alihkan pandangan saya, fokus saya ke pintu rumah, pintu bilik saya, maaf, budak kecil tiba-tiba hilang dari pandangan. Dalam hati, tak mungkin ada anak kecil yang saya perasan awal tadi. Pendengar Ria 897 FM,
Akhirnya, malam tu juga saya dah terkena gangguan teruk. Saya lelapkan mata sampailah saya tidur. Apabila saya terbangun dari tidur saya, kerana Azri kata katil saya bergegar. Bayangkan mendengar Ria 897. Katil saya bergegar seolah-olah ada orang menggegarkan katil saya. Astaghfirullahaladzim, apa ni? Saya golek sampaikan saya terjatuh dekat atas lantai, Kisi. Bila saya jatuh, katil tu berhenti daripada gegaran. Saya terpandang dekat bawah katil. Di celah-celah cadar yang menutupi bahagian tepi katil saya, seperti ada susuk tubuh hitam sedang baring di bawah katil saya. Saya berdiri. Terus saya ambil kunci kereta. Saya keluar dari rumah dengan handphone, dengan beg duit. Tutup pintu dalam keadaan ketakutan. Saya telefon teman baik saya. Dia datang dekat kolong blok saya tengah tunggu, naik ke atas rumah. Alangkah terperanjatnya, apabila masuk dalam rumah, keadaan ruang tamu okey. Tapi bilik tidur saya, Casey. Bilik tidur saya yang teruk terjejas. Katil tidur saya. Katil saya ni dialihkan, Casey. Daripada ia menegak menjadi sengit. Pintu almari semua terbuka dan baju-baju saya yang saya lipat semua jatuh di atas lantai. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Astaghfirullahalazim. Saya beritahu teman saya, ini bukan kerja aku. Tadi aku turun bawah, ni semua tak macam ni. Dipendekkan cerita, kata Azri, saya akhirnya malam tu pergi ke rumah abang saya. Saya beritahu hal sebenar, perkara sebenar. Mak saya langsung tak ada bersuara, kata, kan, mak dah cakap dengan kau, tak ada marah. Alhamdulillah. Besok nanti mak panggil ustaz datang. Kita baca doa, kita simar rumah, kita tengoklah macam mana. Saya hanya mengangguk. Untuk beberapa hari saya takut nak balik rumah. Saya duduk rumah abang saya dengan mak. Hanya setelah selesai majlis simah rumah, membaca doa selamat, selepas itu barulah saya pulang ke rumah saya. Itu pun saya masih mempunyai perasaan yang takut. Bayangkan. Terima kasih dan harap semua memahami keadaan saya pada malam itu. Memang sungguh menakutkan. Selamat tengah malam dari Azri untuk Misteri Jam 12. Itu dia saudara kisah dari Azri. Terima kasih pada Azri atas kiriman anda. Baik, ini kisah daripada keluarga. Kiriman ini adalah kiriman dari seorang isteri. Sebenarnya yang terkena gangguan ini, yang nampak kehadiran wanita yang tidak berwajah dalam rumah yang mereka baru pindah ni, adalah anak perempuan yang berusia 10 tahun. Begini kisah yang dikirimkan oleh Era, nama samaran yang digunakan dalam pengalaman ini. Terutama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Misteri Jam 12. Sudah sampai rancangan ini ke Malaysia. Saya adalah antara peminat yang suka mendengar kisah-kisah misteri. Walaupun saya tahu kebanyakan kisah direka dibuat-buat, tapi ada juga kisah pengalaman yang benar-benar berlaku. Pengalaman saya ini adalah satu perkara yang tak dapat saya lupakan dan terpulang kepada anda pendengar radio Misteri Jam 12 untuk percaya ataupun tidak. Pada waktu itu, saya ingat tahun yang mana kisah ini berlaku, pada tahun 2005, Kisi. Saya dengan keluarga ni baru sahaja berpindah ke rumah ini. Katanya Era dalam rancangan MJ12. Ini adalah sebuah rumah teres 2 tingkat. Rumahnya agak besar sedikit. Sebelum ini saya, suami
Dan anak-anak, iaitu 2 orang anak, duduk di rumah ibu mertua saya, sementara mendapatkan rumah kami sendiri. Jadi bila rumah lama kami jual, kami duduk rumah ibu mertua. Kemudian inilah rumah yang kedua. Dalam rumah tu setelah kami berpindah, rasa bahagia sangat. Ialah, siapa yang tak suka tinggal rumah sendiri? Boleh buat hal sendiri. Tak perlulah kita terlampau mengawasi sangat pergerakan bila duduk rumah orang. Kata Era, gangguan mula berlaku apabila anak saya ni malam-malam hari bila dia tidur, dia akan terpekik-pekik. Pada mulanya hanya ingatkan dia mimpi-mimpi ngeri saja. Jadi setelah kejadian ini berlaku beberapa kali, saya pun cakap dengan anak saya 10 tahun ni tidur dengan kakak dia lah. Kakak ni anak sulung saya. Kata Era, berusia 13 tahun. Jadi kedua-duanya sebenarnya ada bilik yang berasingan. Dan kakak dia pun tak suka tidur dengan adiknya sangat. Tapi oleh kerana adik ni sering kali mengigau pada waktu malam terpekik-pekik, kakaknya tidak ada pilihan tidur dengan adik. Malah Casey, bila anak saya tidur dengan kakaknya, tidak ada lagi gangguan terpekik-pekik mimpi yang seram-seram. Jadi sementara itu saya kata, kakak biar adik tidur dengan kakak. Nanti tengoklah, kalau adik dah reda sedikit, dah semakin baik, adik balik ya. Jadi anak gadis saya yang sulung ni kata okeylah. Pendengar Ria 897. Sampaikan pada suatu malam, anak saya yang berusia 13 tahun memberitahu, semalam malam ketika dia terbangun, pada waktu malam dia tak tahu jam berapa, biliknya gelap, pintu biliknya tidak tertutup habis, rapat sedikit saja. Sebab dia tak suka tutup pintu penuh. Jadi bila pintu bilik anak saya ditutup rapat, adiknya ni baring dekat katil sebelah, kakaknya sedang tidur, terbangun pada waktu malam. Dia katanya semalam dia terperasan dekat pintu bilik ada orang jenguk dari luar ke dalam bilik. Kemudian saya kata, Shima mengigau tak? Mimpi Katanya tak mimpi. Tapi katanya Mama, Shima takut. Kenapa Shima? Orang yang jenguk masuk bilik tu tak ada muka. Saya pun rasa meremang bila anak ceritakan dalam rumah kami. Saya hanya dapat katakan, dahlah, jangan fikir bukan-bukan. Nanti tidur malam, baca doa, ya? InsyaAllah tak ada apa-apa. Selepas aduan yang pertama oleh anak sulung saya ni, tak ada lagi aduan yang lain untuk lebih kurang seminggu. Casey, selepas seminggu anak saya mengadu, saya pula terkena Casey. Bayangkan pendengar dia. Tengah tidur beranak saya 2 orang dalam bilik yang sama. Saya dengan suami dalam bilik tengah tidur. Saya dengar bunyi orang menangis dalam rumah. Siapa pula menangis ni? Shima ke Sheila? Anak saya lah. Sheila adalah anak saya yang bongsu. Shima adalah kakaknya. Jadi saya rasa dalam hati ni kakak ke adik yang menangis malam-malam? Mesti adik ni menangis, mengigau lagi ni. Saya pun bangun dan tangisan tu berhenti Berhenti seketika. Saya keluar dari bilik, pergi ke bilik anak saya, tolak pintu, tengok dua-dua sedang tidur nyenyak. Kemudian tergerak hati untuk saya berjalan menjenguk dekat ruang tamu daripada lantai tingkat 2 lah, daripada tingkat 2 rumah saya. Jalan menuju ke arah tangga nak turun bawah ni, saya berdiri dekat hujung koridor di tingkat 2 rumah saya, menjenguk dekat ruang tamu bahagian bawah. Saya nampak sofa rumah, nampak TV, dan Casey di sebalik langsi pintu utama masuk ke dalam rumah, katanya Era dalam rancangan MJ12 dengar Ria 897. Era kata, saya nampak di sebalik langsi macam ada orang sedang sembunyi. Dan saya nampak Casey ada perempuan sedang berdiri tapi tak nampak wajahnya Casey. Saya baru teringat kata anak sulung saya tentang penampakan wanita yang tidak berwajah.
Bayangkan mula-mula anak perempuan saya yang bongsu kena, anak sulung saya kena, suami belum lagi. Agak lama Casey, agak lama. Setelah saya nampak pertama kali, lebih kurang nak dekat seminggu lebih, hampir 2 minggu, tidak ada gangguan, tapi cuma setiap kali duduk dalam rumah seorang diri akan rasa beremang bulu rumah. Kalau anak-anak keluar ke sekolah, suami ke tempat tugas, saya ni duduk rumah, suri rumah sepenuh masa, petang-petang hari. Kadang-kadang rasa macam ada sesuatu tak kena dengan rumah yang kami tinggal. Setelah hampir 2 minggu benda tu tidak kelihatan, suami saya ketika tengah tidur malam, saya tengah tidur nyenyak, anak-anak tengah tidur nyenyak, saya terkejut apabila suami, Astagfirullahalazim, ya Allah. Suami saya terpekik. Saya ni light sleeper. Bila suami saya terpekik macam tu, saya terbangun dan terperanjat. Ketika saya sedar dari tidur saya, suami saya sedang Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Suami saya sedang membaca surah Ayatul Kursi. Saya sampai takut, Gizi. Saya tengok, bang, kenapa bang? Abang. Pendengar Ria 897. Anda bayangkan, sejurus lepas suami habis saja baca Ayatul Kursi, anak sulung saya lari masuk bilik. Mama, Sheila. Saya, suami dengan Shima, anak saya, masuk ke dalam bilik anak saya ni. Tengok Sheila ni sedang duduk dekat katil, duduk bersila, Kisi. Tangan kiri dan kanan dalam keadaan duduk bersila, kiri dan kanan ni diletakkan di atas lututnya, dan berkepak dia buat ni macam orang sedang bertapa. Kemudian matanya nampak bahagian putih saja. Sheila, anak mama. Sheila buat apa tu, Sheila? Kau datang sini. Ini rumahku. Sheila, abang tengok bang, Sheila, bang. Sheila, jangan buat macam ni, Sheila. Ikut ayah baca, Sheila, Sheila, Astaghfirullahalazim. Sheila. Ini rumahku. Kisi, anak perempuan saya yang bongsu terus terpekik dan pingsan di atas katil. Bangun, tercungap-cungap, menangis, tak tahu Kisi apa yang berlaku. Saya dengan suami dah tak tahu nak buat apa. Buntu pada malam tu, kami anak beranak tidur sebilik, lampu dibuka, pintu tutup. Anak tidur atas katil, suami saya tidur depan pintu bilik sebab takut anak-anak bangun keluar bilik waktu malam. Kita pun tak tahu apa akan berlaku. Anak-anak tidur sekatil rapat-rapat, suami saya tidur. Saya ingat lagi kata Era, tidur depan pintu bilik ditutup. Pendengar dia, kata Era, dipindahkan cerita, gangguan macam-macam berlaku dalam rumah tu. Anak-anak pun takut, saya pun takut, dan suami dengan saya berusaha untuk dapatkan bantuan daripada seorang pakar perubatan. Datang ke rumah, katanya ada sesuatu ni dalam rumah. Jadi kita cari macam-macam benda kita cari. Nanti kadang-kadang anak saya pada waktu malam akan kena ganggu. Dia akan dalam keadaan kerasukan, hanya untuk dalam lebih kurang 20 minit, setengah jam, nanti pingsan balik. Nanti besok datang lagi. Dan saya terpaksa pindahkan anak saya 2 orang ni, letak rumah mak. Sementara kita cari apa yang dalam rumah ni, katanya. Sampaikan pada suatu hari, setelah hampir beberapa bulan ni, kita cuba berusaha.
Kesi bayangkan saya dengan anak nampak perempuan. Perempuan ni pakai baju ala-ala kain yang dibungkus warna putih dengan selendang tapi tidak berwajah. Kesi nak tahu tak? Pada suatu hari, apabila saya sedang kemas storeroom, bilik simpan barang, anak saya masih berada di rumah. Mak tengah kemas-kemas. Dalam storeroom, atas bahagian siling rumah tu ada penutup papan yang saya tak pernah pun perasan benda tu dekat atas. Sampaikan saya ni sebenarnya nak angkat barang tu tertolak papan tu ternganga, terbuka. Ada satu barang jatuh dari atas ke bawah, Kesi. Kesi nak tahu tak? Berhabuk sangat. Sampaikan mata saya masuk abuk. Saya terbatuk-batuk. Saya panggil suami. Abang. Suami datang. Bang, apa tu bang? Saya tak nampak. Mata saya berabuk. Saya pergi dapur, ambil air cuci muka, hilangkan habuk yang masuk mata. Pergi. Bang, tadi apa tu bang? Jatuh dari atas tu. Suami angkat. Tak tahu sayang, ni baju siapa ni sayang? Warna putih ni. Kesi rupa-rupanya ada baju seseorang, tak tahu baju milik siapa, yang diletakkan dekat atas siling dalam bilik store, terjatuh depan suami. Suami boleh angkat tunjuk saya. Dan baju ni sama baju dengan perempuan yang anak dengan saya nampak, Kesi. Kita terus panggil pakar. Pakar datang. Inilah benda yang kita nak cari. Baju tu dibuang oleh pakar tersebut dengan cara-cara yang dijalankan oleh pakar. Ya Allah, Kesi, bila saya tengok saja baju tu, meremang bulu rumah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kesi. Pendengar Ria, kisah yang pertama ingin saya bacakan datang daripada pendengar kita yang ingin dikenali hanya sebagai Ras. Beliau mengatakan pengalaman ini berkaitan dengan telefon bimbit, telefon bijak yang beliau gunakan, dan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Siri. Ya, ini ada dalam sebuah telefon bimbit jenamanya yang tak boleh saya sebutkan sebab dia tak beli airtime. Jadi anda bayangkan, katanya saya ni, kata Ras, kalau ada masa-masa saya tengah boring, selain daripada masuk internet, pergi ke Facebook, Instagram, masuk Smule, macam-macam lah saya buat dekat media sosial ni, untuk tengok berita, untuk baca, untuk tengok gambar, video. Kadang-kadang dah boring sangat, saya akan buka aplikasi Smule, katanya Ras. Kemudian saya akan bercakap dengan Siri. Siri ni, Kesi, dia boleh balas pertanyaan kita dalam bahasa Melayu Indonesia. Kadang-kadang saya tanya soalan-soalan lah. Seperti contoh, Siri, bagaimana cuaca hari ini? Nanti Siri akan menjawab. Pertanyaan anda tentang cuaca hari ini. Cuaca hari ini diramalkan hujan beserta gerimis di kawasan-kawasan berikut, dengan anggaran suhu antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Jadi Siri akan reply. Kadang-kadang saya akan tanya Siri tempat makan mana, dia akan reply, Kesi. Ada kalanya saya akan tanya soalan-soalan yang merepek. Soalan-soalan seperti, Siri, kamu ni wanita ke lelaki? Nanti Siri akan jawab, maaf tuan, saya tidak mempunyai sebarang jantina. Jadi itulah kegiatan kadang-kadang masa terluang yang suka dilakukan oleh Ras. Saya pernah juga tanya beberapa kali pada Siri. Saya tanya, Siri, dekat sini ada hantu tak? Cuba tengok kan? Maaf tuan, saya tidak pasti apakah pertanyaan tuan. Boleh tanya lagi? Siri akan jawab, sini ada hantu. Hantu.
Sebentar, dia akan research. Kemudian dia akan cakap, hantu adalah sejenis makhluk. Dan dia akan beritahu penjelasan. Dan saya akan cakap, saya tidak ingin mahu tahu si hantu tu apa. Aku tahu hantu apa. Aku nak tanya, Siri, sini ada hantu ke tidak? Maaf tuan, saya tidak tahu. Dan pendengar Ria, kadang-kadang saya juga suka bertanya. Nanti tanyalah, Siri, di manakah ada anjing di kawasan ini? Nanti Siri akan cari tahu. Dia akan buat research. Kemudian dia akan tunjukkan. Kadang-kadang apa yang Siri buat ni tak 100% tepat. Nanti dia akan tunjuk, di bahagian ini ada kawasan-kawasan yang memiliki banyak anjing. Nanti dia akan tunjuk dalam peta Google ataupun dalam peta map bagi telefon itu, menunjukkan tempat ni ada anjing. Sampaikan pada satu hari, saya katanya waktu tu hujan agak lebat. Bayangkan mendengar Ria 897. Saya ni seorang diri dalam rumah. Kata Ras, tidak ada orang lain kecuali saya. Untuk pengetahuan Casey, saya adalah pendengar Misteri Jam 12 dari kawasan Shah Alam yang suka dengan rancangan ini. Saya duduk di rumah yang saya sewa, sebuah apartmen di tingkat 8. Saya duduk dekat ruang tamu. Sambil depan saya ada TV, saya pakai handphone. Siri, saluran TV3 malam ni ada apa rancangan? Sebentar tuan, dia akan search tau. Ini rancangan-rancangan pada malam ini, dia akan keluar. Apakah rancangan-rancangan yang ada? Kemudian saya tanya lagi, Siri, dalam rumah ni ada hantu tak? Maaf tuan, saya tidak pasti apakah pertanyaan tuan. Siri, dalam rumah ni ada tak makhluk yang dikenali sebagai hantu? Sebentar. Ada tuan. Casey, bila Siri cakap ada, itu pertama kali tau Casey. Pertama kali saya dengar. Saya tu terperanjat. Mungkin salah dengar tak? Dalam hati ni, Siri, dalam rumah ni ada hantu tak? Maaf tuan, saya tidak pasti dan tidak faham pertanyaan tuan. Dalam rumah ni ada tak makhluk hantu? Ada tuan. Pendengar dia, pada waktu itu kata Ras meremang bulu rumah saya. Dah berbulan-bulan saya bermain dengan Siri. Itu pertama kali pada waktu hujan seorang diri dalam rumah. Saya tanya, Siri jawab ada. Saya pun, ni mesti bedek lah ni. Siri nak takut-takutkan aku. Siri, di manakah makhluk hantu yang ada dalam rumah ni? Sebentar tuan. Saya tidak faham apakah pertanyaan tuan. Siri, hantu, makhluk hantu dekat mana? Ada di dalam rumah tuan. Casey, bila Siri cakap ada di dalam rumah tuan, televisyen di hadapan saya tertukar saluran. Remote control memang tepi saya, tapi saya tak rasa saya tertekan. Bila saluran tertukar, saya terperanjat. Ya Allah. Siri, jangan main-main Ada tak dalam rumah ni hantu? Maaf tuan, saya tidak faham pertanyaan tuan. Tak adalah tu. Siri ni menakut-nakutkan saya. Kemungkinan Saya pun okeylah tengok TV. Kemudian pendengar Ria 897, saya dengar dalam rumah saya, dalam bilik tidur yang tak pernah saya gunakan. Sebab dalam rumah apartmen ni cuma ada 2 bilik. Satu ruang tamu dengan dapur bercantum. Jadi bilik satu saya gunakan, satu lagi bilik kosong. Dalam bilik yang kosong tu, saya dengar dengan jelas suara seperti ada perempuan menangis.
Astaghfirullahalazim. Saya istighfar, Kisi. Kuat saya istighfar. Beberapa kali saya sebut dengan kuat. Sampaikan saya sendiri tak dengar sangat suara tu sebab suara saya dah terlampau kuat. Baru saya berhenti, suara tu hilang, Kisi. Pendengar ya, saya cuba buat lagi bertanya pada Siri. Dan jawapan yang saya dapat, tak tahu pertanyaan, tidak faham pertanyaan. Dan itu satu-satunya waktu bila saya bertanya pada Siri, Siri, dalam rumah ni ada tak makhluk hantu? Dia diam, kemudian dia jawab, ada tuan. Ya, itu dia kisah dari Ras, dari Shah Alam Malaysia yang berkongsi. Mungkin ada di antara anda menggunakan telefon bijak jenama ... yang ada aplikasi Siri ni. Cuba anda tanya, Siri akan jawab. Nasib baiklah saya pakai bukan takut juga seram dia buatnya. Yalah. Jadi kita akan berehat seketika. Seperti dikatakan konsep MJ12 ni akan saya ubah sedikit dan kita akan dengar satu cerita, mungkin paling banyak 2. Saya akan berehat dengan satu lagu, mungkin akan kembali sebentar nanti. Jadi terima kasih bersama dengan kami di Ria 897 FM dalam Misteri Jam 12.